Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Baik, insya-Allah pada siri yang ke-13, kita dah masuk pada siri yang ke-13. Alhamdulillah. Seperti biasa untuk siri kuliah ni, boleh terus berbincang ataupun tulis feedback ataupun apa yang dia dapat di bahagian komen supaya orang yang selepas tu yang masuk ataupun orang yang nak baca apakah kesimpulan sebenarnya video ni, at least dia boleh dapat lah tulisan-tulisan yang kalian tuliskan, insya-Allah. Pada siri ke-13, Ana meletakkan tajuk yang sama seperti mana Safiur Rahman letaklah, iaitu tajuk dia diletak satu subtopik, seruan Islam keluar Mekah. Pada tahun ke-10 kerasulan ni, bila mana Rasulullah SAW sendiri yang keluar. Sebelum ni kita dah tengok berlakunya peristiwa Habsyah kan. Tetapi bukan Rasulullah yang keluar, Rasulullah hantar Ja'far misalnya. Dan kali ni kita akan tengok Rasulullah sendiri yang keluar. Bila Rasulullah sendiri keluar, maka kita boleh tengok Qudwah bila buat dakwah di luar daripada medan. Mula bagaimana Rasulullah nak tunjukkan. Rasulullah telah memulakan di medan sendiri dan semua sahabat Nabi ikut, terutamanya Abu Bakar, orang-orang yang awal ni boleh tengok dakwah Rasulullah. Kemudian bila Rasulullah sendiri buat dakwah di luar, maka kita boleh tengok juga apakah Qudwah yang Rasulullah tunjukkan ke atas kita. Jangan tengok dari sisi yang orang nampak sirah ni Rasulullah pergi ke Taif tak berjaya, tak. Kita akan tengok apa yang Rasulullah buat sepanjang berada di luar. Sepanjang medan luar ni Rasulullah tidak pernah putus daripada berterusan buat dakwah. Kita akan tengok lepas ni, insya-Allah. Peristiwa ini, lokasi yang berlaku adalah di Taif. Jarak daripada Mekah ke Taif ni 60 batu perjalanan. Bila berlaku ni, peristiwa ni berlaku pada tahun 10 kerasulan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersama dengan siapa? Nak ceritanya Rasulullah membawa dakwah ni bersama Zaid bin Harithah. Kenapa dia ambil Zaid? Dia ada beberapa strategi yang Rasulullah plan lah. Tapi tengok antara buku-buku fiqh sirah dia sebut, kenapa Rasulullah bawa Zaid? Lihatlah. Ketika mana Rasulullah SAW ke Taif, ada tak orang-orang kafir Quraisy cari? Tak ada kan? Tetapi kenapa Rasulullah SAW bila pergi ke Madinah, semua orang cari. Bahkan ditawarkan unta-unta, 100 ekor unta. Sebab apa? Sebab Rasulullah membawa satu susuk tubuh yang orang tak pelik, iaitu Rasulullah bawa Zaid bin Harithah. Rasulullah sebelum Zaid bin Harithah ni turun ayat Al-Quran supaya letak nama ayah dia Harithah. Zaid ni namanya Zaid bin Muhammad. Sebab dia adalah anak angkat Rasulullah dan Rasulullah sangat sayang. Jadi bila Rasulullah membawa alat, iaitu Zaid bin Harithah ni, orang tak petikai. Sebab Rasulullah pergi tu bersama dengan anak dia lah. Nak pergi melancong, biarlah dia nak pergi siapa. Tapi kalau dia pergi dengan Abu Bakar, orang akan argue. Sebab itu adalah untuk tujuan lain tu. Dia bukan tujuan melancong. Dia keluar dengan kawan ni mungkin tujuan dakwah ni. Dia akan nampak bila dengan orang lain. Itu satu pengajaran lah. Kenapa kita bawa, kenapa membawa orang yang, di fasa ini Rasulullah membawa orang yang ada hubungan darah dengan dia. Dia adalah satu strategi. Kedua, ibrah yang boleh kita tengok adalah, kenapa Rasulullah bawa Zaid? Kenapa tak bawa orang lain? Yang juga, ada juga anak-anak dia yang lain. Fatimah misalnya, anak juga, walaupun dah kahwin. Kerana Zaid bin Harithah ni jauh lebih muda. Rasulullah nak mengajar teknik berdakwah. Sebab usia Rasulullah dengan Zaid ni berbeza. Jadi kalau Rasulullah wafat pun, Zaid telah melihat dan boleh lebih panjang hidup untuk nak tunjukkan Qudwah yang dia bersama dengan Rasulullah sepanjang di Taif. Bagaimana Rasulullah buat dakwah di luar daripada medan. Dan kita akan tengok di hujung hayat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni meninggal di mana? Nak ceritanya Zaid bin Harithah sempat hidup di zaman Khalifah. Dan dia buat dakwah tu, pengalaman yang dia ambil tu di luar daripada Mekah dengan Madinah. Sebab apa? Sebab dia dapat hidup dan dapat rasa bagaimana Rasulullah bawa dakwah di luar medan daripada Mekah dan Madinah. Itulah ibrah yang boleh kita ambil daripada kenapakah Zaid yang dipilih. Bila mana Rasulullah SAW diceritakan dalam buku Rahikul Maktum ni sangat best. Sepanjang rupanya dakwah Rasulullah bukan 60 km kemudian 60 batu kemudian baru buat dakwah dekat Taif, tidak. Dalam buku Rahikul Maktum disebut sepanjang perjalanan Rasulullah SAW, Rasulullah berdakwah. Sepanjang perjalanan.
Kalau orang kata Rasulullah baru sahaja berduka cita tadi kan, sedih. Kematian. Yang kita telah bahaskan pada siri ke-12, dia bukan sedih sebab dakwah dia tersekat. Nak tahu kenapa Rasulullah sedih? Sila tengok pada siri yang ke-12. Dan sepanjang Rasulullah SAW berjalan di sana, Rasulullah buat dakwah. Maknanya Rasulullah tak sedih pada dakwah. Dia adalah manusiawi. Tetapi Rasulullah tidak mengenepikan urusan dakwah lebih besar daripada melayan emosi. Sepanjang perjalanan Rasulullah buat dakwah, cuma tak ada seorang pun yang menyahut. Ibrah yang boleh kita ambil adalah sepanjang kuarantin ni, kita kena buat dakwah juga. Kena fikirkan cara. Dia bukan tunggu nanti bila ana dakwah, bila berdarat insya-Allah buat dakwah. Tak ada istilah dakwah ni berhenti ataupun dakwah ni pada tempat-tempat tertentu. Fokus tu lain lah. Nak ceritanya, sepatutnya sifat dakwah itu adalah di mana-mana. Kemudian bila Rasulullah SAW tiba saja di Taif. Okey, bila sampai saja di Taif, Rasulullah mendampingi anak kepada ketua orang-orang Saqif dekat sana. Dia Taif. Anak dia ada 3 orang Abu Yalil, Mas'ud dengan Habib. 3 orang ni Rasulullah panggil dan Rasulullah dakwahi mereka. Ketua di Taif ni, Bani Saqif ni namanya Amr bin Umair As-Saqafi. Bila Rasulullah dakwahi 3 orang ni, sebab Rasulullah nampak dia ni orang muda, boleh ditarik kan? Okay, kita tengok apa yang mereka balas kepada Rasulullah. Pertama, orang yang pertama dia kata apa? Allah telah mengoyakkan tirai Kaabah. Kalau engkau lah ni jadi Rasul. Nak ceritanya, dia bukan dia terima. Dia mengejek lagi. Orang kedua pula, adik-beradik ni. Tak ada orang lain ke selain daripada engkau ni? Allah. Bayangkan kalau orang muda cakap kan. Menengking. Orang yang ketiga pula dia kata, demi Allah. So dia sebenarnya menggunakan perkataan Allah juga. Sebab tu Rasulullah target negara ataupun medan yang dia ada dah. Tak ada masalah nak kenal Allah tu. Cuma nak kena tune je. Ilah dia tu. Bila Rasulullah sebut, dan orang ketiga dia sambut apa? Demi Allah, aku tak nak cakap dengan kau ni. Kalau aku tahu kau ni utusan, bahaya betul. Dia macam tu lah. Kemudian, bila tiga-tiga ni dah cakap macam ni, apa agaknya Rasulullah SAW jawab? Barulah Rasulullah kata macam ni. Rasulullah kata dan Rasulullah minta, janganlah dihebohkan. Dalam buku Rahikul Maktum disebut tolong jangan hebohkan kepada sesiapa pun. Kemudian mereka ni pun baliklah. Balik, tapi cerita juga. Tetapi nak ceritanya, dalam buku Rahikul Maktum tidak disebut. Dalam buku Ibn Hisham, mereka ni dilema. Dan akhirnya terbuka juga cerita. Sebab ada 3 orang kan. Sebab tu di awal-awal dakwah kita kena ingatkan jugalah. Yang macam ni dia kafir. Dia kafir lagi dan dia kufur lagi. Jadi dia pun tak ada masalah kan nak buka cerita. Tapi pada adik binaan kita yang dah seronok buat dakwah tarbiyah selepas dapat ASK ke semangat. Lepas tu kita pesan jangan beritahu dulu. Sebahagian keluarga ni mungkin dia efek. Tak boleh nak dakwah. Dia mungkin akan lebih terbuka. Sebab dia bukan kufur. Dia bukan menolak apa yang kita bagi kan. Dia akan lebih berhati-hati lepas tu. Sebab kita dah cerita sirah apa yang berlaku. Ni juga boleh mendatangkan dalil lah. Dalil kenapa nak kena sir. Dia bukan sekadar sir yang asyik kita cerita. Ni fasa sir jangan cerita kat siapa-siapa. Dulu. Boleh ambil juga peristiwa kat Taif ni. Kat Taif ni, kaedah sulbah dia, kat tempat tu belum lagi ada orang yang Islam. Ada pun adas, tapi itu pun jauh lah. Tapi nak ceritanya, ini juga kita boleh ambil metod ni. Jangan cerita dulu kat siapa-siapa. Sebab dia akan jadi seperti mana berlaku di Taif. Apa yang berlaku di Taif? Jadi, begini. Rasulullah SAW duduk berapa lama di Taif ini untuk nak berdakwah? 10 hari. Buku-buku sirah sepakat tulis 10 hari. Dan menariknya, tadi kita dah cerita sepanjang perjalanan 60 batu tu, sepanjang perjalanan Rasulullah buat dakwah. Di Taif pula diceritakan dalam buku Rahikul Maktum, tidak ada seorang pembesar pun yang Rasulullah tidak dakwah. Rasulullah guna. Dalam Rahikul Maktum disebut pembesar. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun anasir taghyir. Ataupun orang yang berpengaruh. Yang Rasulullah tak dakwah. Kalau nak, sebab Taif ni ada orang-orang yang bodoh Nanti kita akan tengok orang bodoh ni ataupun orang badui
dia memang tak pandai nak cakap, tak boleh nak bincang. Dia main emosi je. Apa dia ni lalang lah. Tapi Rasulullah berdakwah pada orang-orang yang berpengaruh. Sebab bila dapat orang ni, dia akan cuba nak tarik yang lain. Tapi apa yang berlaku? Tiada seorang pun yang sahut. Bahkan ketua dia ni Amru bin Umar As-Saqafi, dia kata apa? Baling batu. Dia panggil siapa tau? Dia panggil orang-orang kanak-kanak dengan orang-orang yang bodoh untuk nak baling batu bertalu-talu kepada Rasulullah SAW. Benar Al-Rasul pun larilah keluar daripada Taif setelah hari yang ke-10. Okey, perhatikan. Setiap yang disebut ni ada benda yang kita kena rasa penting. 10 hari ni, 10 hari ni Rasulullah buat dakwah. Dalam masa 10 hari ni semua orang pembesar telah disentuh oleh Rasulullah. Okey, itu satu poin yang besar tu. Bila Rasulullah SAW sampai, bila dah lari, Rasulullah duduk dekat tepi kebun anggur. Menyorok di sebalik tebing-tebing diceritakan. Tebing macam mana? Wallahualam. Yang bincang kat sini lah. Kita nak ambil gist dia kan. Cerita dan juga ibrah. Perhatikan bila Rasulullah SAW duduk di kebun anggur ni, Rasulullah doa. Doa Rasulullah ni super saya lah. Doa ini boleh dirasai oleh orang yang dah buat macam mana Rasulullah, iaitu 10 hari ni dah jumpa dengan semua pembesar, kemudian kesannya kena seksa. Maka Rasulullah doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kepada Dikau aku mengadu hal keletihan tenagaku, kekurangan helahku, kehinaanku di hadapan manusia. Doa tu panjang lah, tapi anak ambil 3 yang awal Rasulullah doa. Pertama apa tau? Rasulullah seorang manusia. Rasulullah kata apa? Ya Allah, aku mengadu keletihanku. Dia bukan sekadar manusia. Rasulullah sepanjang 10 hari tu tak berhenti buat dakwah. Baru je 60 batu perjalanan, terus buat dakwah. First yang dijumpa adalah 3 orang pemuda tadi. Kita kalau tak buat dakwah pun lagi bila pergi ke satu tempat, nak daurah ni, sekejap anak-anak tidur. Take 5 jam kan. Nak ceritanya dia bukan mengadu keletihan yang tak buat apa-apa ataupun nak rehat. Tapi Rasulullah memang letih sebab buat dakwah. Dan 10 hari tu dia memang jumpa dengan orang-orang pembesar. Andaikan begini. Kalau kita jumpa dengan anak buah kita kan, kita penat tak layan dia bercakap? Dia tanya soalan lagi. Mesti dia akan tanya soalan. Kalau pembesar lah agak-agaknya bercakap dengan pembesar ni, soalan-soalan dia macam mana? Mungkin lebih kritikal. Bercakap dengan pembesar ni kita kena main emosi, kita kena rendah diri. Nak ceritanya penat tak nak buat karakter macam tu? Penat kalau nak melayan seorang-seorang. Semua pembesar Rasulullah sentuh. Baru akhirnya Rasulullah mengadu kepada Allah letih. Kita ni tak buat sungguh-sungguh pun lagi. Betul kita mengadu, ya Allah tolonglah bantu dakwah anak. Ya Allah, macam mana yang anak buah ni time cuti ni dia buat apa? Kita tak maksimum lagi guna. Jadi Rasulullah mengadu hal yang memang Rasulullah buat dan Rasulullah mengadu. Kedua, kekurangan hilahku. Nak ceritanya Rasulullah SAW memberikan hilah. Nak ceritanya sepanjang buat dakwah tu Rasulullah memang mencari idea. Bercakap kona nak ceritanya sebelum masuk kepada ada benda lagi besar. Benda tu. Cocok sana, cocok sini kan. Bercerita benda tu. Tapi nak ceritanya Rasulullah dah habis memberikan helah dia untuk nak menarik. Kedua, kita ni baru try sekali Akhir anda dah try dah. Berapa kali? Adalah 2 kali. 2 kali! Rasulullah sepanjang 10 hari tu berapa banyak helah dia guna? Mesti banyak. Ketiga, Rasulullah menyambung doa dia, kehinaan di hadapan manusia. Rasulullah rasa terhina lah. Nak ceritanya ini semua sifat manusia. Sifat seorang manusia. Rasul memang seorang manusiawi. Dan Rasulullah mengadu, ya Allah, hinanya. Rasulullah tak cerita dengan siapa-siapa. Tetapi memang tempat Rasulullah mengadu adalah Allah. Sebab itu bila kita rasa kita ditekan, kita dipaksa, ujian yang mendatang kat kita, first yang kita kena mengadu adalah mengadulah kepada Allah. Ya Allah, anak sepanjang cuti ni bila nak buat usrah kena pergi je dengan family
bla bla bla. Tapi nak ceritanya mengadulah kepada Allah. So inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh tengok kesan sebenarnya Rasulullah sepanjang di Taif, tiada satu detik ataupun tiada satu masa pun Rasulullah memberi kerehatan ke atas dirinya. Siapa di hadapan Rasulullah sepanjang tengok kedua ni? Iaitu Zaid ibn Harisah. Sebab tu Zaid bila bersama dengan Rasulullah dia akan cepat dan dia belajar. Dan kita boleh tengok apa berlaku selepas tu. Subtopik seterusnya yang nak pecahkan adalah ke kebun milik Rabi'ah. Maka bila dah duduk di sana, kebun ni dipanggil kebun Rabi'ah, ada dua anak. Anak lelakinya bernama Utbah dengan Syaibah. Dia tengok daripada jauh kesiannya. Kesian boleh jadi dua benda. Nampak luka secara fizikal. Boleh jadi mereka ni mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi untuk nak menolak yang kedua ni, sebab dia sendiri bertanya kepada Adas bila Adas patah balik, kenapa kau peluk-peluk ni? Lepas tu Adas pun cerita. Nak ceritanya mungkin dia tak dengar pun. Kalau dia dengar, dia tak tolong pun Rasulullah. Tetapi dia tengok kesan yang berada di hadapannya adalah luka-luka. Sebab itu benda yang lebih kesan, mengesani orang bukan kata-kata. Iaitu dengan amal. Maka sirah mengajar kepada kita. Kita kena buat amal lah sehingga orang boleh nampak amal-amal kita. Itu lebih mengesani berbanding dengan kita hanya bercakap je. Bagus dah jadi muajih. Bagus dah jadi muzakir. Kita kena jadi murabbi. Murabbi ni dia memandu, dia yang kena sakit, dia yang kena macam-macam tu kan. Itulah kesannya. Dan itulah ibrah yang boleh kita ambil. Sehingga kan menimbulkan perasaan kesian kepada dua orang ni. Kemudian dia pun hantar Adas. Adas, pergilah bagi anggur ni sikit. Pergi. Bila pergi ke Adas ni, Adas bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun sebelum nak makan dia baca Bismillah. Bila makan, maka apa yang boleh kita tengok dekat sini, Adas pun bertanya, kau baca apa tadi? Aku tak pernah nampak pun apa yang berlaku yang selama ni orang baca di sini. Aku tak pernah dengar pun kalimah yang digunakan tadi. Maka Rasulullah SAW bertanya soalan. Nak tengok kan Rasulullah tak berhenti daripada buat dakwah ni. Maka Rasulullah SAW bertanya. Soalan ni begini. Dalam buku Rahilul Makhtum dia kata, kamu daripada mana? Maka jawab Adas, aku ni daripada agama Nasrani. Kampung aku di Ninawa. Perhatikan jawapan Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah ni memang orang yang mengajar kita kena jadi pakar geografi. Kita tak boleh bagi alasan, anak tak biasalah peta-peta dunia ni. Anak tak boleh lah benda ni. Tengok Rasulullah. Rasulullah pun kata, daripada Ninawa ke? Di kampung tu ada seorang lelaki soleh kan bernama Yunus bin Matta kan? Rasulullah timbul ke persoalan dengan menyebut nama orang. Rasul tu. Kemudian Rasulullah pun sambung. Beliau adalah saudara aku. Beliau adalah Nabi. Aku juga adalah Nabi. Kemudian Adas ni pun peluk Rasulullah, cium kedua tangan dan kakinya. Nak ceritanya, Rasulullah tak bagi pun apa-apa pun lagi. Macam mana datang? Macam orang tanya macam siapa ada kat situ, Amirul kan? Amirul ni orang yang ada PhD semua, doktor. Datang dengan budak-budak. Budak tanya, abang, saya daripada kampung Melaka. Kampung Melaka? Oh, kampung Melaka. Dia bukan negeri kan? Kampung Melaka ni yang dekat Kelantan kan? Saya pun dekat sana. Ada seorang pakcik nama ni. Dia pun ada hubungan dengan saya. Saya ada PhD. Wah, tiba-tiba tak cerita pun lagi isi konten. Tapi nak ceritanya dakwah yang Rasulullah tunjuk kepada kita apa tahu? Trigger tu penting. Betul, konten tu lebih penting. Tapi trigger, permulaan sehingga dia menarik orang yang nak mendengar. Sebab itulah dalam dakwah fardiyah ni, Rasulullah bercakap dengan orang yang memang kuli batak ataupun memang seorang yang tak ada apa lah. Tapi nak ceritanya Rasulullah membuka dengan trigger. Maka diajar kepada kita juga, ibrah yang boleh diambil adalah dakwah perlu kepada trigger. Kita kena tahu selok-belok geografi, latar belakang orang tu sebelum nak bercakap lebih lagi tentang orang tu. Maka itulah sebab Rasulullah pun tak kenal Adas melainkan hanya disebutkan negeri dan juga agama. Bagi kenyang. Allahumma barik lana. Ketiga, subtopik yang berikutnya adalah meneruskan perjalanan di kampung Qarn al-Manazil. Perhatikan. Dalam buku Rahilul Makhtum ini,
Semua sebenarnya bukan datang sekaligus kat satu tempat. Bila kena kat Taif, terus jin nak datang masa tu lah, ada semua. Tidak. Dia adalah step by step. Perhatikan setelah 60 batu perjalanan, Rasulullah stay 10 hari buat dakwah. Rasulullah berlari ke kebun, sampai ke kebun dapat satu benda yang menggembirakan seorang, tapi Rasulullah tak berhenti buat dakwah. Kemudian Rasulullah teruskan perjalanan. Nak ceritanya, kejayaan, kemenangan, kesan dan hasil dia perlukan masa. Tarbiyah dia berkait dengan masa. Masa adalah tarbiyah. Jadi sepanjang tempoh masa tersebut kita kena buat dakwah, maka baru dia akan memberikan kesan. Bila Rasulullah sampai ke kampung Qarn al-Manazil, maka ketika itulah malaikat baru datang. Ni cerita malaikat pula, bukan di kebun yang sama, tidak. Sebab itu kita bukan, kenapa tak dapat lagi, kenapa anda dah buat macam-macam? Kenapa baru satu je Allah bagi? Kenapa bukan 2, 3? Teruskan buat dakwah, teruskan. Malaikat datang, dia offer. Nampakkah Rasulullah Bukit Al-Akhshabain? Al-Akhshabain ni dua bukit. Bukit Abu Qubais dengan Bukit Qaiqa'an. Ya. Nak tak aku ambil dua bukit ni, aku campakkan, hancurkan orang-orang Taif? Maka Rasulullah SAW sebut, hadis ini dinukilkan dalam hadis Bukhari, dalam Rahikul Maktum tu disebut, Rasulullah berdoa apa? Aku mengharapkan agar Allah keluarkan zuriat dari keturunan mereka itu benih-benih yang akan menyembah Allah. Sebab itu ada masa memang kita rasa terluka kan. Teruskan perjalanan, sabar, ambil masa sekejap, tenangkan diri. Dia akan membentuk semula emosi. Merintih doa, mungkin kita dah berbeza dah. Tadi mengadu diri, sekarang kita tadi Rasulullah mengadu tentang apa yang dia buat. Sekarang bila masa berlalu, Rasulullah mengadu kepada umat. Aku nak kat umat ni. Masalah, kita perlukan masa. Tapi masa tu dengan berjalan lah buat dakwah. Kemudian ada pernah dalam hadis Bukhari juga, riwayat Aisyah. Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa hari yang paling hiba, paling sedih lah setelah daripada peristiwa perang Uhud? Maka Rasulullah SAW pun sebut dalam hadis riwayat Bukhari, iaitu ketika mana peristiwa berlaku di Taif. Rasulullah tak sebut ketika mana aku dihina dan diseksa setelah kematian Abu Talib dan juga Khadijah yang melindungi dakwah aku. Tak ada. Kenapa tiada? Jawapannya pada siri yang ke-12. Kita dah jawab dah. Sebenarnya Rasulullah tidak pernah sedih ke atas kematian dua orang ni. Jadi Rasulullah bersedih sebab apa? Lihatlah pada siri ke-12 banyaklah trigger Tak nak habis masa. Tapi nak ceritanya, Rasulullah SAW mengadu, kesan yang dia buat adalah sedih tu dengan hiba. Hiba bila buat dakwah. Ujian yang berlaku kat atas tu. Ujian yang berlaku. Subtopik berikutnya nak bercakap adalah teruskan perjalanan. Maka tadi adalah malaikat offer nak hempap. Jin masuk Islam bila? Belum lagi. Nak ceritanya, Rasulullah teruskan perjalanan sehinggalah sampai ke satu tempat yang dipanggil Nakhlah. Sebab itulah tengok Rasulullah SAW teruskan buat dakwah, maka datang satu-satu bantuan. Nasrullah. Maka bila kita tengok macam ni, kenalah dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullah hayansurukum. Bila kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Bukan kita mengadu macam ni, ya Allah, bagilah aku faflet, aku dapat faflet ni, aku akan buat dakwah sungguh-sungguh. Itu seperti ya Allah bagi dunia, lepas tu baru bantuan Allah. Tidak. Yang benda yang kita kena mengadu, ya Allah bagilah pekerjaan yang stabil, baru aku akan buat dakwah betul-betul. Allah tak bantu dengan orang macam ni. Tetapi bila buat dakwah sungguh-sungguh di Taif tu, Allah datangkan satu demi satu. Bila sampai ke kawasan Nakhlah ni, maka jin pun bertemu dengan Rasulullah dah masuk Islam. Allah maktubkan dalam dua surah kan. Satu surah jin, lagi satu dalam surah Al-Ahqaf. Mereka ni ramai-ramai masuk Islam. Dan inilah juga sebenarnya kita nak ceritanya. Sebenarnya walaupun kita buat dakwah, tak ada orang pun masuk. Sebenarnya ada makhluk yang lain bersama dengan kita. Ini benda gaib yang kita kena beriman lah. Kalau jin masuk Islam disebabkan usaha dakwah kita, kemudian dia beramal, Allahu'alam ganjaran dia kan. Tapi nak ceritanya,
bila dalam perjalanan dah macam ni, mereka ni sebenarnya nak ke mana? Zaid pun bertanya kepada tuan hamba, iaitu Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, kita hendak balik masuk ke Mekah ke? Sedangkan mereka telah mengeluarkan kita ni. Kalau balik ni macam mana? Kerisauan. Tengok kerisauan Zaid. Manusiawi Zaid ni. Dia concern. Dia bukan kata, Rasulullah macam mana saya dengan kamu ni, dua-dua ni. Tak. Zaid dah dapat tarbiyah power dah. Ketika ni dia bertanya, dia risau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatlah bila duduk dengan orang-orang yang memang beramal. Satu. Kemudian Rasulullah membina sahabat Nabi sampai jadi macam tu. Mereka risaukan Rasul. Mereka risaukan para da'i berbanding diri sendiri. Kemudian Rasulullah jawab. Ni nanti kalau siapa yang nak tulis buku ke, nak buat kajian ke, silakan. Sirah ni benda yang kena bedah. Boleh keluarkan fake-fake yang banyak. Yang tadi pun kita dah keluarkan banyak fake. Okey. Ana mengakhiri sesi ni dengan lihatlah jawapan Rasulullah kepada Zaid. Rasulullah sepatutnya orang yang paling risau. Dah lah kena Taif macam tu. Kemudian pergi kebun, Adas tu dia terus berjalan balik juga sebab seorang. Adas tak boleh nak melindungi pun apa-apa. Kemudian jin masuk Islam, tapi jin tak boleh pun melindungi dunia manusia. Tetapi Rasulullah dengan tenangnya jawab kepada Zaid, wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah pun memberi pertolongan dan jalan keluar. Maka sesungguhnya Allah jualah menolong agamanya dan membantu nabinya. Dalam bahasa mudah, la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah memberikan tarbiyah Rabbani kepada Zaid, menjadikan Zaid tak gundah gelana. Tetapi adakah Rasulullah tak ada plan? Maksudnya pergi ke Mekah? Tidak. Rasulullah dalam keadaan ditekan begini pun Rasulullah sentiasa berfikir untuk dakwah. Apa Rasulullah buat? Rasulullah pun singgahlah di Gua Hira. Rasulullah duduk di sana dan Rasulullah mengutus dari kabilah Khuza'ah untuk nak mencari suaka politik di Mekah. Nak cerita Rasulullah ikhtiar. Dakwah ni bukan bergantung dengan doa. Dia bergantung dengan usaha. Sunnatullah tu usaha. Kena usaha. Maka Rasulullah pun hantar satu orang dulu pergi ke Al-Akhnas bin Syuraik. Nak ceritanya Rasulullah menganalisa. Mencari analisa-analisa. Rasulullah buat kajian. Siapa yang orang yang okey. Nak ceritanya Rasulullah telah selektif dalam mencari orang yang boleh melindungi Rasulullah dan juga Zaid. Rasulullah kata kena cari Al-Akhnas bin Syuraik. Kemudian Al-Akhnas pun bagi jawapan selepas tu. Aku tak boleh melindungi engkau sebab aku ni telah bersekutu dengan Quraisy. Rasulullah usaha lagi. Cari. Orang berikutnya Suhail bin Amru. Kemudian Suhail bin Amru pun dia kata aku tidak boleh melindungi. Sebab Bani kamu ni, Bani Ka'ab, dia bermusuh dengan Bani Amir. Bahaya. Kita akan berperang. Kemudian Rasulullah pun hantar kepada Al-Mu'tam bin Adi. Al-Mu'tam bin Adi bila bertemu dengan utusan yang Rasulullah hantar, kemudian Mu'tam pun jawab, ya, aku sanggup memberi suaka politik ke atas Muhammad. Dengan itu mereka pun panggil. Mu'tam bin Adi panggil dia punya kelompok dia daripada penjuru Kaabah, kita akan melindungi Muhammad. Maka dia siapkan semua senjata. Bila semua dah siap persiapan semua, maka Mu'tam pun hantar utusan semula memberitahu boleh dah Rasulullah datang. Maka Rasulullah SAW bertemu bersama dengan Zaid masuk ke pekarangan Kaabah. Bila dah masuk, akhirnya Mu'tam pun naik kuda dan dia melaungkan, wahai Quraisy, sebenarnya aku bertanggungjawab memberi suaka kepada Muhammad. Oleh yang demikian tiada seorang pun yang boleh memakinya. Maka Rasulullah SAW tiba masuk ke dalam Kaabah, kawasan Kaabah, sentuh Hajaratul Aswad dan solat sunat 2 rakaat. Nak ceritanya Rasulullah SAW mengajar kepada kita, bila ditekan ni macam mana sekalipun, tetap kena jaga ibadah, hubungan dengan Allah. Patutnya bila dah masuk tu dapat lindungi, nyuruk cepat-cepat masuk dalam rumah, tetapi tidak. Rasulullah memang meletakkan kebergantungan pada Allah. Boleh jadi pun Mu'tam ni lindungi kena belasah juga dengan Abu Jahal Abu Lahab. Tetapi dia jangan tenang pergi dan dia menunjukkan kepada kita tarbiyah Rabbani ni adalah terus Rasulullah buat dakwah dengan cara solat dan hubungan dengan Allah lah. Itu ibrah yang besar yang kita kena ambil. Bila ada masalah apa-apa pun sujudlah pada Allah. Mengadulah pada Allah. Rasulullah isytihar kot pergi depan Kaabah buat benda macam tu. Kemudian
Mu'tam pun tunggu biar, kemudian Rasulullah bangun, masuk ke dalam rumah, dia ikut sampai ke rumah. Kemudian Abu Jahal pun datang. Kamu ni adakah bersama dengan Muhammad ni? Ataupun memberikan perlindungan? Mu'tam bercakap, aku memberikan perlindungan. Abu Jahal berkata, kalau macam tu tak apa. Boleh. Rasulullah pernah meriwayatkan ketika perang Badar ni ada tawanan ditawan, Rasulullah kata, jasa Al-Mu'tam dulu tu, kalaulah Al-Mu'tam ni masih hidup dan dia meminta untuk berlemah lembut terhadap tawanan ni, aku akan lepaskan untuk nak mengenang jasanya dulu. Nak ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bersifat dakwah pada sesiapa pun di hadapannya. Dan apa pengajaran yang kita boleh dapat? Pengajaran yang besarlah. Pertama tadi bila kita dah cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, perjalanan 60 batu tiada henti pun buat dakwah. Kemudian dia berada di 10 hari di sana, semua pembesar dia sentuh, tidak berhenti buat dakwah. Kemudian Rasulullah mengadu kepada Allah dengan keletihan dia setelah memang dia all out jumpa dengan para ketua yang kena berbincang, kena helah macam-macam, tetapi kena hina habis-habisan. Rasulullah mengadu pada Allah. Kemudian bila berada di kebun tersebut, Rasulullah buat dakwah, tak berhenti juga sehingga Adas pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW tunjukkan ketika peristiwa Adas tu, Rasulullah menggunakan point trigger sehinggalah dia tertarik dan nak masuk Islam. Kemudian perjalanan lagi Rasulullah teruskan, tak berhenti buat dakwah sampai ke kampung Qarn al-Manazil. Allah bantu dengan kemenangan. Sehingga malaikat offer untuk nak menghancurkan, tetapi Rasulullah berdoa. Iaitu Rasulullah berdoa kepada umat. Kemudian Rasulullah teruskan perjalanan, datang jin pula nak masuk Islam. Nak ceritanya bantuan Allah lagi, Allah memasukkan jin-jin ni ke dalam Islam. Dan akhirnya Rasulullah bertemu menuju ke Mekah dalam keadaan Zaid ni dia risau. Zaid ni telah terbina risau kepada umat ni, bukan risau kepada diri. Dia risau kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah jawab dengan innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Sangat baik jawapan Rasulullah dan Rasulullah membina tarbiyah. Dan Rasulullah tak berhenti. Rasulullah berfikir strategi macam mana nak masuk juga. Dan Rasulullah pun dapatlah orang. Soalan dia, kenapa Rasulullah berusaha dari satu waktu sehinggalah nak berjaya masuk ke dalam Kaabah? Sebab tahun itu adalah bulan Zulkaidah. Setelah bulan Zulkaidah, bulan apa? Zulhijjah. Kenapa Rasulullah nak masuk sebelum bulan Zulhijjah? Sebab Rasulullah nak dakwah kepada orang-orang baru yang akan mengerjakan haji. Masya Allah. Hidup Rasulullah terus dengan berfikir kepada dakwah. Tidak pernah pun emosi yang terganggu dia berhenti. Ataupun dia mendahulukan emosi daripada dakwah. Rasulullah menunjukkan kedua kepada kita ni. Kepada kita. Walaupun tekanan perasaan, tidak boleh melangkau kepentingan dakwah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itulah ibrah yang boleh kita ambil untuk sesi kali ini. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah yang berikutnya ataupun sesi yang berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Mengalukan ada siapa-siapa yang nak komen, nak tulis, post, silakan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.